Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Insyaallah pada kali ini saya ingin berkongsi tajuk dengan Al-Quran dan Ramadan ataupun Ramadan dan Al-Quran. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan. Al-Quran sebagai penerang yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Berdasarkan kepada ayat ini, beberapa perkara yang kita boleh ambil sebagai poin penting. Pertama, tentang bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahawa Al-Quran diturunkan untuk menjadi hidayah, petunjuk kepada sekalian manusia. Dia tak hanya menyebut untuk semua manusia, hudal linnas, untuk semua manusia. Termasuklah bukan Islam. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang hidayah, tentang petunjuk. Sifat Al-Quran ialah hidayah ataupun petunjuk. Jadi Al-Quran ni dia menceritakan, menerangkan, menghuraikan, menjelaskan tentang petunjuk yang dibawa. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai furqan. Al-Quran menjelaskan tentang perbezaan sesuatu antara benar, sesuatu itu benar atau sebaliknya. Macam mana kita nak tahu sesuatu itu boleh ataupun tak boleh? Maka Al-Quran menerangkan. Begitulah. Macam mana kita nak menentukan sesuatu itu salah ataupun betul, maka orang akan kembali kepada Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran itu terdapat asas-asas, kalaupun tidak disebut secara direct, tetapi ada asas-asas lebih-lebih lagi ketika mengeluarkan sesuatu hukum. Jadi ada 4 perkara yang disebutkan di dalam ayat ini. Satu tentang penurunan Al-Quran, yang kedua tentang petunjuk, hidayah, yang ketiga tentang keterangan-keterangan Al-Quran ini menerangkan tentang hidayah, dan yang keempat tentang Al-Quran ini sebagai penjelas kepada sesuatu sama ada dia benar ataupun tidak. Kita pergi kepada yang pertama. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini merupakan dalil dalam surah Al-Qadar. Surah ini biasanya kalau imam-imam kampung bila bulan Ramadan dia akan baca juzuk amma untuk surah tu, surah tarawih tu, dia akan baca juzuk amma bermula daripada surah Ad-Duha, dan rasanya tahun ni majoriti kita yang duduk di rumah ni jadi imam akan baca surah yang pendek-pendek. Satu mungkin tidak hafal yang panjang-panjang. Dan biasanya bila masuk malam yang ke-15, biasanya surah Al-Qadar ini akan dibaca setiap rakaat. Sama ada di rakaat pertama atau rakaat kedua. Biasanya rakaat pertama lepas Fatihah, dia akan baca surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ayat ini menceritakan tentang Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkatan. Disebut dalam ayat ini tentang Al-Quran diturunkan di malam yang penuh barakah. Mengikut Ibnu Katsir, berdasarkan kepada ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji khusus bulan Ramadan.
Islam ada 12 bulan. Satu daripada bulannya ialah bulan Ramadan. Satunya bulan yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran ialah Ramadan. Maknanya Syawal tak ada, Zulkaidah tak ada, Zulhijjah tak ada, Rejab semua tu tak ada. Disebut tentang kalimat Ramadan, Syahrul Ramadan. Menunjukkan bahawa Ramadan ini adalah suatu keistimewaan. Dan kemuliaan berbanding dengan bulan-bulan lain kerana dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Yang disebut oleh tafsir Ibnu Katsir. Dan bukan hanya bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya, malah dalam hadis Nabi SAW, bulan Ramadan juga bulan diturunkan kitab daripada bulan selain daripada Al-Quran. Antaranya suhuf. Unzilat suhufi Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Taurat sama juga. Wa unzilatit Tauratu li sittin madainin min Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Injil li salasa asyarata khalat min Ramadan. 13. Ada yang menyebutkan hari 13 tapi malam tu 14. Diturunkan di malam juga. Dan wa anzalallahu al-Quran li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada hari ke-23 disebut hari ke-24, malam ke-25. Dalam keterangan yang lain disebut malam ganjil lah, malam 20. Dan Al-Quran tu pada malam ke-25 ataupun hari ke-24 Ramadan. Cuma kita biasa sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Jadi tarikh-tarikh ini sebenarnya ada khilaf. Tapi apa pun Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan turun itu mengikut sebahagian ulama mufassir, dia kata turun secara 30 juzuk. Kata At-Tabari meriwayatkan diturunkan malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Mubarak tadi. Sebanyak 30 juzuk. Pada malam tersebut selepuklah macam tu. Maknanya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian disebut oleh tafsir At-Tabari, dia kata Al-Quran lalu Allah ketika menghendaki dia diturunkan daripada langit dunia ke bumi sedikit demi sedikit, maknanya bermula daripada bulan Ramadan juga, peristiwa wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, surah Al-Alaq itu, sehinggalah ayat yang terakhir. Maknanya sampailah habis Al-Quran, 6,236 ayat, ataupun biasa kita selalu sebut 6,666 ayat. Maknanya daripada langit, daripada Lauh dunia, 30 juzuk sekaligus, dan lepas itu beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sehinggalah akhirnya dihimpunkan menjadi mushaf seperti pegang dan kita gunakan. Itu yang pertama, part yang pertama cerita tentang bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Okey. Yang kedua, part yang kedua, Al-Quran ini sifatnya, intipatinya hudan linnas. Al-Quran diturunkan untuk menjadi hudan, sebagai hidayah kepada manusia, kepada orang-orang yang ingin mendapat petunjuk, kepada orang-orang yang ingin beriman kepada Al-Quran, kepada orang-orang yang ingin mengikuti tuntutan Al-Quran. Manusia menerima Al-Quran itu
hidayah, petunjuk untuk mereka. Berapa ramai orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Termasuk orang yang beriman sendiri yang mengaku Islam tapi tidak mengikut hidayah, petunjuk yang diturunkan oleh Al-Quran. Sampai ada satu hadis yang sebut tentang akan ada di kalangan mafhumnya, dia kata akan ada di kalangan umatku orang yang membaca Al-Quran tapi tidak lepas daripada halkum-halkum mereka. Maknanya sekadar baca, baca tapi tak mengambil pengajaran, tuntutan, kewajipan seperti mana yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wabayyinati minal huda wal furqan. Sifat Al-Quran yang ketiga, dia adalah penjelas kepada hidayah yang diturunkan. Dan part yang terakhir itu, dia juga penjelas kepada perkara yang hak dan yang batil. Bayyinat dalam ayat ini, maksudnya dia kata Al-Quran ni sebagai dalil dan hujah yang jelas. Dalil dan hujah yang terang. Dalil dan hujah yang nyata. Bagi orang yang memahami, mentadabbur, orang yang menghayati kandungan Al-Quran. Sehingga mereka boleh membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Al-Quran, dia memang intipatinya, sifatnya sebagai hidayah. Yang kedua, Al-Quran ni menjadi penjelas kepada hidayah tersebut. Dengan menjelaskan Tuhan, tentang Nabi, tentang perkara rukun iman, tentang kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan, sama ada kewajipan kita melaksanakan tuntutan yang wajib, sembahyang, puasa, zakat, menunaikan fardu haji dan sebagainya. Menjelaskan macam mana pelaksanaan ibadat-ibadat ini untuk kita sebagai orang yang beriman. Dan tidak dinafikan, ada orang yang tak nak ikut, ada orang yang mungkin dia nak buat style dia. Itu yang akhirnya timbul. Sembahyang pakai niat, kan? Kalau orang Jawa, puasa ni, dia ada puasa pati geni. Puasa pati geni ni seminggu tak makan. Makannya sekepal nasi. Dia kena tanya Azhari lah. Apa amalan-amalan yang kadang-kadang orang dulu-dulu ni, rupanya apa yang dia buat tu nampak macam okey, tapi sebenarnya amalan tersebut sebenarnya tidak diajar di dalam Islam. Menjelaskan tentang halal haram, boleh tak boleh, antara hak dan antara yang batil. Berdasarkan kepada ayat ini, Al-Quran ni adalah landasan tentang peraturan manusia, tentang hukum-hukum, tentang syariat yang diturunkan kepada manusia. Sama ada dia Muslim ataupun bukan Muslim. Dia menjadi dalil wujudnya hukum-hukum, hukum hakam. Surah Al-Furqan, ayat pertama tu disebut, Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran diturunkan untuk manusia, untuk jin, sebagai peringatan kepada mereka. Al-Quran ini sebagai peringatan untuk kita. Bagaimana Al-Quran nak jadi peringatan, nak jadi hidayah? Kalau kita tak baca, tak mentadabbur. Kalau kita tidak menjadikan dia panduan. Sebab itu kita ni, apa-apa pun
kita mesti ada Al-Quran. Saya ingat kalau dulu kita nak pergi mana-mana dulu masa kecil, masa sekolah, masuk asrama, nak pergi asrama ni, orang tua akan ingatkan, Quran jangan lupa bawa. Quran jangan lupa bawa. Masa nak masuk universiti, Quran jangan lupa bawa. Tak macam sekarang lah kan, Quran boleh tengok dalam handset kan. Boleh download dekat komputer kan. Tapi nak cerita tentang bagaimana orang dahulu memastikan anak-anak dia bila nak pergi mana-mana, dia akan pastikan Quran. Quran jangan lupa bawa. Quran jangan lupa bawa. Kenapa? Quran ini akan menjadi tazkir ataupun naziran yang akan mengingatkan kita bila kita membaca Al-Quran. Oleh kerana itu, orang yang sudah mendengar tentang Islam, sama ada dia beriman ataupun dia tidak beriman, dia tidak boleh mencari alasan besok di hari kiamat. Bila ditanya kenapa buat yang itu, dia tak boleh jadi alasan. Tak boleh mencari alasan kerana telah diceritakan, telah sampai kepadanya tentang apa yang benar, apa yang salah, tentang hidayah, petunjuk. Al-Jahash, dia kata ayat ini Allah mengkhabarkan bahawa dia telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua mukallaf. Mukallaf ni maknanya mereka yang berakal, yang boleh menentukan sesuatu itu baik ataupun tidak. Al-Quran telah diturunkan kepada orang yang mukallaf. Al-Quran ni tidak dituntut kepada orang gila. Mungkin kita jumpa orang yang akal tidak sempurna tapi boleh baca Quran, tapi oleh kerana dia istilahnya tidak waras, akalnya tidak sempurna, tidak tergolong dalam mukallaf. Ada orang tanya saya, kalau orang yang tak siuman ni wajib ke nak puasa bulan Ramadan? Dia kata kalau dia tidak boleh menentukan puasa ni waktunya bila nak berbuka, bila nak kena sahur, dia tak boleh nak menentukan itu, dia bukan ditaklifkan kewajipan itu kepadanya. Okey, kita lihat Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Dalam suratul Baqarah, ayat kedua yang kita baca selepas Alif Lam Mim tu, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada pada barang syak tentang datangnya daripada Allah, tentang sempurnanya. Maknanya Al-Quran ni bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi dia datangnya daripada Allah. Turun tadi daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kesempurnaannya dah sempurna dah. Al-yawma akmaltu wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Dah disempurnakan Al-Quran itu. Dan kesempurnaan Al-Quran ini dia menjadi dalil muttaqin. Petunjuk untuk siapa? Untuk orang yang nak bertakwa. Hidup kita tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita untuk jadi orang yang bertakwa, kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai panduan supaya Al-Quran ni boleh memandu kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Ayat selepas itu, siapakah orang yang bertakwa ni? Orang yang mendapat hidayah, kemudian dia bertakwa. Ada ciri-ciri dia. Dalam surah Al-Baqarah ni disebut ciri-ciri orang yang mendapat hidayah ni, orang yang bertakwa ni, allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama, dia beriman kepada perkara-perkara gaib, percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab dan sebagainya, hari kiamat. Wa yuqimunas salah. Kemudian dia
melaksanakan tuntutan sembahyang, mengerjakan sembahyang sebagai satu daripada dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dia mengeluarkan sebahagian daripada rezekinya untuk infak. Ada infak yang wajib, zakat, infak wajib. Ada sedekah yang wajib. Derma kita tu ada yang bentuk wajib. Orang beriman, orang yang bertakwa, menjadi orang yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Khususnya bulan Ramadan. Dia bukan hanya zakat fitrah tu wajib, termasuklah infak. Kalau ada jiran kita yang kelaparan, kan ada disebut. Tidak beriman seseorang daripada kamu yang tidur nyenyak sedangkan jirannya kelaparan. Tambah lagi dengan musim COVID ni, ada yang susah, ada yang mungkin bila PKPB diisytiharkan, orang hantar gambar kan, orang beratur dekat kedai pajak gadai kan. Apa maknanya tu? Maknanya ketika ini sebahagian daripada kita ada yang terdesak, memerlukan duit, jual gadai barang kemas, itu antara satu proses lah. Jadi kita yang ada rezeki ini jangan lupa membelanjakan rezeki kita untuk tujuan yang dibenarkan. Sebagai bukti orang yang bertakwa, orang yang mendapat hidayah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada kitab Al-Quran, kitab yang diturun sebelum daripada Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Kita yakin, kita percaya Al-Quran ni bukan kalam manusia, dia adalah kalam Allah. Yang menjadi kewajipan untuk kita baca, tadabbur, hayati dan amalkan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, hari di mana kita akan dihisap. Amal-amal kita, segala perbuatan kita ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentukan sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Kita yakin, kita percaya adanya hari tersebut. Jadi orang yang mendapat hidayah, orang yang bertakwa ni dia ada ciri-ciri. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ayat ni ditutup, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Dan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka dapat hidayah. Siapa dia orang yang dapat hidayah? Orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan ciri-ciri orang-orang tersebut. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebut, innakum la tarjuna ilallahi bi syai'in afdalu mimma kharaja minhu ya'inil Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menghampirkan diri kepada Allah, tak akan jadi orang yang bertakwa, melainkan dengan sesuatu yang lebih utama yang datang terus daripadanya, yakni Al-Quran. Maknanya kita ni tak akan boleh menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan mampu untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan sesuatu yang lebih utama. Dalam hadis ni sebut, iaitu apa? Al-Quran. Jadi kita nak memastikan kita ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Jadi macam mana kita nak menjadikan Al-Quran ni sebagai hidayah untuk kita? Sebagai panduan untuk memastikan kita ini berada di atas track menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, kita kena berusaha belajar dan membaca Al-Quran. Saya yakin dan percaya di kalangan kita, tak semua orang membaca Al-Quran dengan baik.
Ada yang membaca merangkak-rangkak, ada yang membaca hanya surah-surah tertentu. Saya nak kongsilah. Ini bukan nak riak, tidak, tapi nak berkongsi apa yang berlaku kepada mak mertua saya. Mak mertua saya ni, dia kerja pasar, jual beras di pasar. Jadi ketika umur 70, masa tu ayah dah tak ada. Kerja dia, anak-anak dah tak ada kat rumah. Jadi di pasar jual beras, itulah. Jadi bila dah umur 70, masa tu kalau tak silap dah 72, saya beritahu kepada isteri saya, apa kata beritahu mak, berehatlah. Berehat duduk kat rumah. Jadi mak dia bila duduk kat rumah berehat, dia kata, ish boring. Yalah, orang dah biasa kerja, duduk kat rumah, pula tu seorang-seorang pula tu kan. Walaupun anak ramai, ialah ada 8 orang anak, tapi masing-masing rumah sendiri kan. Walaupun ada yang duduk dekat dengan rumah dia. Saya kata, cuba kita beli, sebab kita tahu mak kita ni dia boleh baca Quran, tapi yang dihafal. Yang dihafal tu dia boleh baca. Tapi yang lain dia tak boleh. Dia tak boleh membaca macam kita normal. Jadi saya belikan Al-Quran e-qalam. Masa tu mula-mula Al-Quran yang pakai pen tu. Tunjuk, dia baca kan. Dia kata kita hadiahkan ni pada mak. Dalam masa yang sama, kebetulan dekat dengan rumah dia tu ada guru Al-Quran. Jadi kita minta dia pergilah belajar. So Alhamdulillah, selepas setahun saya ingat lagi, dia datang ke rumah saya di Johor, di Kulai. Saya tengok dia bawa Al-Quran tu. Dan saya tengok dia dah boleh baca dah. Setahun. Umur 72. Daripada tak pandai, yang dia baca sebelum ni hanya surah-surah hafazan. Surah yang dihafal tu. Tapi bila dia datang selepas itu, dia dah boleh membaca dengan baik. Walaupun tak laju macam kita lah kan. Dan ketika dia sakit, ketika itu umurnya 80-an, 84 lah, kalau tak silap saya, duduk wad, baca Quran. Dia boleh tegur anak dia. Salah tu dia kata, baca tu salah tu. Bacaan tu tak tepat. Masya Allah. So maknanya, bagi mereka yang ada masalah untuk membaca, jangan bacalah. Kerana apa? Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu menjadi hidayah untuk kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah sesiapa yang belajar Al-Quran. Lepas tu dia mengajar kepada orang lain. Belajar Al-Quran, kemudian ajar pada orang lain. Jadi saya nak mengesyorkan yang mungkin masih lagi tak lancar, mungkin ada masalah membaca, jangan putus asa belajar. Ada seorang hamba Allah ni, bila dulu saya duduk dalam kampus, dia selalu datang ke rumah saya untuk talaqi Quran. Bila saya pindah ke Kulai, dia datang daripada Budai sana untuk belajar dengan saya. Dan saya ada seorang jamaah. Saya buat kelas dekat rumah, dekat masjid ni. Kadang-kadang tak semua orang dia segan bersama dengan orang yang pandai. Jadi memang saya buka kelas khas untuk mereka yang membacanya susah. Jadi dalam grup ini ada seorang ni, kelas minggu sekali. Ada seorang ni dia memang tak miss. Setiap kali bila masuk hari tu dia akan tanya saya, Ustaz, malam ni ada kelas? Saya tahu dia memang ada masalah membaca. Saya biasanya bila baca, lepas tu minta tiap-tiap orang ikutlah. Biasanya sampai turn dia akan pas kawan dia sebelah. Maknanya dia tak baca lah.
Selama berapa lama? 2 tahun. Sebab saya baca tu daripada bawah sampailah habis 30 juzuk. Nak habis 30 juzuk tu 5 tahun. Saya ingat 5 tahun. Ini untuk mereka yang merangkak-rangkak ni. Ada yang bertukar huruf, baca, ada yang huruf pun ada yang tak kenal. Jadi dia ni termasuk orang yang tak berapa kenal huruf. Jadi takut nak baca. 2 tahun. Bila sampai turn dia, dia passing dekat kawan. Masuk tahun ketiga, hari tu bila sampai turn dia, dia baca. Masya Allah. Maknanya, akhirnya, dia mencuba untuk membaca, walaupun memang tidak tepat. Sehingga habis satu Quran, dia sempatlah khatam bersama dengan kumpulan tu, habis 30 juzuk. Walaupun dengan asalnya tak boleh baca, dalam Nabi SAW memberikan galakan kepada orang yang ada masalah membaca Al-Quran. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia yang senantiasa berbakti. Itu kelebihan orang yang mahir membaca Al-Quran. Walazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syakkun yuta'ti'u fihi lahu ajran. Dan bagi orang yang membacanya susah, yuta'ti', mengangkat-angkat. Orang yang memang payah membacanya, bacanya lambat, merangkak, dia dapat 2 pahala. Apa dia pahala dia dapat? 1, pahala sebab susah. Bagi kita yang baca lancar ni, kita tak dapat pahala tu. Dia dapat pahala tu. Pahala apa? Pahala sebab susah baca. Satu lagi, pahala membaca Quran. Pahala sebab susah membaca. Jadi, kita nak jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita dalam suasana PKP kan, kita duduk kat rumah bersama dengan ahli keluarga. Sepatutnya lepas sembahyang, si ibu, si ayah ajak ahli keluarga kita. Anak, jom kita duduk baca seorang sikit. Kalau yang lancar mungkin boleh surat. Bagi yang kurang lancar tak apalah, dibaca 2 baris ke, 2 ayat ke, 1 ayat ke, tapi sekurang-kurangnya dia membaca. Dan kita sama-sama betulkan. Sebab konsep tadarus ini ialah belajar. Darasa yudarrisu. Belajar. Ramadan bulan tadarus Al-Quran. Bulan sebenarnya untuk kita belajar membetulkan, memastikan bacaan kita itu tepat. Jadi kalau kita baca sendiri-sendiri, itu bukan tadarus. Sebab kita sahaja. Salah pun tak ada orang nak tegur. Tapi bila tadarus, seperti mana Nabi SAW bertadarus dengan Jibril, bila Rasulullah baca, Jibril semak. Kalau ada silap. Setiap Ramadan. Dan dikhabarkan, Ramadan terakhir sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah khatam 2 kali tadarus dengan Jibril AS. Jadi, kenapa tidak kita manfaat kali ini? Untuk bersama dengan ahli keluarga kita, tadarus. Lepas sembahyang, buka table. Baca seorang satu muka. Tak mengangkat tak apa. Kita didik, kita latih. Termasuk mak dengan ayahnya yang mungkin merangkak. Anak baca lancar. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya, kita kena tunjuk bahawa kita juga baca. Beritahu anak kita yang mahir, yang lancar tu, tegur kalau ayah baca salah. Tegur kalau mak baca salah. Sebab ini adalah tadarus. Memperbaiki, memperbetulkan bacaan kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan diganda dengan 10 yang seumpama dengannya. Dapat 10 ganjaran. La aqul alif lam mim, kata Rasulullah. Aku tak kata alif lam mim itu satu huruf.
Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Bila baca huruf-huruf Al-Quran tu, alif, lam, mim, 30 pahala. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Sod. Sadaqallahul azim. Bila orang tanya dia, tak baca Quran ke? Dah baca dah, dia kata. Sod. Satu huruf. Dia kata dah dapat. Kita membaca Quran bukan sebab pahala yang utama. Tapi yang utama, Quran ni sebagai apa? Hidayah. Petunjuk. Nak Al-Quran ni memandu kita. Untuk syurga. Jadi kalau kita tak merangkul erat Al-Quran, menjadikan Al-Quran tu bacaan kita hari-hari, paling tidak lepas sembahyang baca satu muka surat. Ni bulan Ramadan ni kita nak start dan mudah-mudahan lepas ni kita teruskan usaha ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan manistama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran, ayat dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Kalau mendengar pun boleh jadi hidayah, boleh jadi nur, apatah lagi kalau kita baca. Sebab itu dia kata adab orang mendengar Quran, bila orang baca dia kena dengar. Kerana apa? Kerana dia dapat pahala. Dan dia dapat apa lagi? Nur, cahaya. Apatah lagi kalau kita membaca. Dan cahaya yang kita inginkan ni, cahaya yang besok di hari akhirat, yang akan menjadi panduan kita untuk diselamatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sepotong hadis yang lain, Abu Zar radhiyallahu an meminta Rasulullah berpesan untuknya. Usini ya Rasulullah, pesankan kepada aku, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, alaika bittaqwallah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Kerana takwa ini adalah kepala ataupun sumber bagi segala kebaikan. Pesanan pertama Rasulullah kepada Abu Zar, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Semailah perasaan bahawa kita ni dekat dengan Allah. Kerana apa? Kerana dia menjadi kepala ataupun sumber segala amal kebaikan kita. Bila kita nak buat sesuatu, kita akan ingat Allah. Kemudian Abu Zar tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambah lagi, apa lagi pesanan kamu untuk aku? Rasulullah kata, alaika bitilawatil Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu nurul laka fil ard wa zukhrul laka fis sama'. Kerana Al-Quran ini yang kamu baca ini dia akan menjadi cahaya bagi kamu di bumi. Kita berjalan dalam gelap. Tak ada cahaya. Tiba ada cahaya. Cahaya tu yang memberi laluan kita punya untuk kita pergi kepada tempat yang terang. Jadi Al-Quran ni yang akan menerangi kehidupan kita. Dan Al-Quran ini disebut wazukhrul laka fis sama'. Dia akan menjadi bekal kamu di langit. Di langit ni ialah di hari akhirat. Al-Quran akan menjadi bekal untuk kita di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang lain disebut Al-Quran ini, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Pemberi syafaat di hari, di saat ketika kita memerlukan. Hatta di dalam kubur lagi. Kalau kita lihat ada setengah riwayat menyebutkan ketika kita berada di alam barzakh, tiba-tiba kita didatangi oleh makhluk. Dia kata, aku adalah Al-Quran yang kamu baca. Bila datang malaikat Munkar dan Nakir menyoal, dia kata, bagi aku jawab. Al-Quran yang membantu kita untuk menjawab. Kalau kita jadikan Al-Quran itu
hidayah untuk kita, panduan untuk kita, bacaan untuk kita. Tapi kalau tahun sekali bulan Ramadan baru nak baca, malanglah kepada kita. Patutnya Quran ni setiap hari kena tengok, kena baca. Kalau boleh satu hari satu juzuk paling tidak. Al-Quran syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddiqun min ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar. Al-Quran akan menjadi syafaat. Syafaat ni akan diterima sebagai hujjah yang akan diterima oleh Allah sebagai bukti. Al-Quran besok akan menjadi bukti yang akan mengiringi kita. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan, man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maknanya apa-apa Quran. Kita apa-apa pagi-pagi Quran. Dulu orang pagi tengok surat khabar kan. Kita sampai kat pejabat sepatutnya baca Quran dulu. Paling tidak satu. Saya akan letak handset saya ni ada Quran. Jadi masa saya nak pergi ke pejabat, saya akan letak paparan surah yang saya nak baca sambil memandu. Biasanya kalau saya daripada Kulai ni kan nak sampai ke pejabat, kalau ikut tol biasanya habis 5 muka surat. 5 muka surat. Paling tidak sambil kita memandu, tapi tuan-tuan kena pastikanlah jangan nanti terlanggar pula kan. Bagi orang yang dah expert sebab dia mungkin dah hafal sebahagian ataupun dia dah lancar, dia tengok ayat tu dia tahu dah kan. Begitu juga balik, sambil balik letak handset tu dekat depan meter tu kan, sambil memandu habis 5 muka surat, 10 muka surat. 10 muka surat, setengah juzuk. Itu sambil memandu je. Yang tak sempat mungkin dekat pejabat sebelum buat apa-apa tu, sambil-sambil buka komputer, tengok Quran sekejap. Kita nak Al-Quran ni memandu kita. Kita nak letakkan dia di hadapan. Wa ma ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maknanya tak menjadikan dia rojokan, hidayah. Dia akan mencampakkan seseorang itu ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak Al-Quran yang sepatutnya menjadi hidayah pada kita, tapi sebaliknya. Penawar syifa'un wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang sesuatunya akan menjadi penawar, ubat. Kita ni sebenarnya ada penyakit, macam-macam penyakit. Terutama penyakit hati, penyakit dalam. Al-Quran lah yang merawat kita. Sepatutnya kita menjadikan Al-Quran ni bacaan supaya dia menjadi antibiotik kepada sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Warahmah, Al-Quran ni menjadi rahmat kepada siapa? Kepada orang beriman. Bila kita sebut tentang penawar dalam ayat yang Nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa' wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya kamu pelajaran daripada Tuhan kamu, iaitu Al-Quran. Dan dia adalah penyembuh untuk apa? Lima fis sudur, untuk penyakit-penyakit yang ada dalam dada kamu, dalam hati kamu. Kita ada penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit tidak ikhlas, penyakit marah, penyakit macam-macam lah kan. Kita nak supaya penyakit-penyakit ini, kalau kita luka, kita boleh pergi jumpa doktor, minta ubat. Tapi hati kita ni yang ada penyakit ni, dia tak boleh pergi ambil ubat tu untuk ubat
Ubatnya ialah Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita akan mendapat hudan, hidayah. Kita akan mendapat rahmat. Jadi bacalah. Kata Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini, dia kata Al-Quran ini adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati manusia. Syirik, sombong, bongkak, ragu-ragu dan sebagainya. Jadi kita nak jadikan Al-Quran ini penyembuh penyakit. Saya nampak dah ada soalan. InsyaAllah saya habiskan sikit lagi, nanti saya cuba jawab. Dalam hadis Ibn Umar menyebutkan sesungguhnya hati ini berkarat. Bagaimana besi bila terkena air. So hati kita ni dia terdedah dengan penyakit. Dia berkarat. Kalau besi berkarat, senang ambil anti-rust kan. Boleh bersihkan karat tu. Tapi hati kalau nak bersihkan, dia kata ada dua cara. Kasuratu zikril maut wa tilawatul Quran. Satu dia kata banyakkan ingat mati, yang kedua banyak membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bila kita banyak membaca Al-Quran ni, dia boleh menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati dan sebagainya tu. Belajar Al-Quran, belajar satu ayat, dia kata keluar pagi untuk belajar satu daripada kitab Allah. Satu ayat daripada kitab Allah. Pagi ni kita belajar satu ayat. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia kata lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. 100 rakaat berapa lama kita ambil masa? Ini kita sembahyang 20 rakaat 45 minit lebih kuranglah. Itu 20 rakaat. Kalau 100 rakaat, katalah kita ambil 20 rakaat dua orang yang laju sembahyang ni kan, setengah jam. 40 rakaat, 1 jam. 80 rakaat, 2 jam. 2 jam setengah. Ini yang laju ni, yang laju. 2 jam setengah. Sedangkan kita bersama ni, dalam tempoh, dalam jam lebih sikit. Tapi ganjarannya dia kata, macam orang sembahyang sunat. Jadi mudah-mudahan bila kita tadabbur Al-Quran, belajar Al-Quran, ambil ruang dan peluang untuk kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kefahaman. Saya tengok ada masa dulu ada seorang staff UTM, dia dah pencen. Biasanya bulan Ramadan ni saya jumpa dia dekat masjid UTM, dia akan bawa satu Quran terjemahan. Satu Quran, satu juzuk. Quran yang satu juzuk, satu buku tu kan. 1 tahun tu, dia kata Ustaz, tahun lepas saya baca 30. Satu hari satu juzuk, bawa Quran. Tahun ni, saya tambah baca 1 juzuk dan terjemahan. Dia kata tahun depan, insya-Allah, saya akan baca 1 juzuk sehari dan tafsir 1 juzuk sehari. Masya Allah. Kalau kita boleh buat seperti itu, beberapa ibrah yang kita boleh ambil. Satu, kita nak jadikan Ramadan kali ini kesedaran untuk menyedarkan kepada kita bukan hanya berpuasa, tetapi kita kena menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, bacaan untuk kita jadikan hidayah. Yang kedua, kita nak jadikan Ramadan ini untuk melipat gandakan, membaca, mempelajari dan menekuni Al-Quran. Cubalah usahakan. Kalau boleh khatam 2-3 kali, sila. Sekali khatam sendiri, 2 kali khatam dengan ahli keluarga, 3 kali khatam bersama dengan geng Odosh tu, one day one juzuk tu kan, macam-macam lah orang sekarang ni kan. Kemudian kita tahu bahawa Al-Quran ni adalah untuk semua manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk kita. Jadi kena sampaikan. Bila kita tahu sesuatu, kena sampaikan, kena ajak, kena beritahu. Paling tidak pada ahli keluarga kita lah, jiran tetangga kita. Dan yang terakhir ni tentang formula yang disebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita baca ini, dalam menentukan sesuatu itu benar atau tidak, tidak lain dan tidak bukan ialah menerusi Al-Quran. Jadi kalau kita baca tapi tak faham pun, kita tak boleh nak menentukan sesuatu itu baik, buruk, betul ataupun salah kalau kita tak faham. Jadi berusahalah untuk memahami kandungan Al-Quran. Dan akhir sekali,
Bila kita baca Quran, tiap-tiap kali kita baca Quran, jangan lupa. Niat kita, selain daripada untuk beramal dengan apa yang kita baca, kita nak supaya Al-Quran ni jadi hidayah. Kita baca Quran, niat kita, Ya Allah, Engkau jadikanlah Al-Quran yang aku baca ni sebagai hidayah untuk aku. Ya Allah, Engkau jadikanlah Al-Quran yang aku baca ini sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam diri aku. Termasuklah penyakit zahir. Ya Allah, Engkau jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup aku. Ya Allah, Engkau jadikanlah Al-Quran keras. Kadang-kadang kita ni kan hati keras, backing, ni lagilah bila duduk terkepung dekat dalam rumah kan. Pantang tengok, ni mulalah jerekah sana, jerekah sini, jerit sana, jerit sini. Mula mukul sana, mukul sini. Itu sebenarnya penyakit hati. Kita baca Quran supaya dia menjadi pelembut hati kita. Kita baca Quran, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kalau satu ayat, satu huruf kita baca, kita dapat 10. Bayangkanlah berapa banyak kita baca, kita akan dapat ganjaran yang lebih. Kita nak Al-Quran ini, Ya Allah, Engkau jadikanlah Al-Quran ini sebagai syafaat besok aku di hari akhirat. Syafaat ketika aku berada di alam kubur nanti. Ya Allah, Engkau jadikan Al-Quran yang aku baca ini sebagai sesuatu yang boleh mengangkat aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darajat aku di sisi Allah. Bukan sekadar darajat kita. Kita minta agar Al-Quran yang kita baca ini, ganjarannya juga untuk mak ayah kita. Ada hadis yang sebut, orang yang membaca Al-Quran ni, si anak besok di hari akhirat, si ayah dengan si ibu dapat mahkota, kemuliaan. Sampai mak ayah kata, aku tak pernah buat amalan ini sampai aku dapat macam ni. Lalu diberitahu kepadanya, itulah, dikatakan kepadanya, itulah dia kata amalan anak-anak kamu. Amalan anak kamu membaca Al-Quran masa dekat dunia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, mudah-mudahan kita ini sebagai hidayah, petunjuk untuk perjalanan hidup kita. Saya rasa sekadar itu untuk penyampaian saya. Ada soalan? Boleh saya terus jawab soalan ni? Betul. Teruskan. Okay. Soalan dekat tepi ni. Dia kata, boleh Ustaz beri cara-cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup selain kita baca makna tersebut. Kelas tafsir yang formal. Okey, memanglah kalau boleh kita nak ada kelas tafsir kan yang formal. Tapi sebenarnya kita banyak pilihan. Hari ini kita boleh membaca tafsir-tafsir yang ada. Malah ada dalam bentuk soft copy pun. Kalau kita, ada yang free pun, walaupun kita tak dapat beli, mungkin mahal barangkali, ada yang dalam bentuk digital yang free sekarang ini, yang kita boleh baca. Kalau kita baca kemudian tak faham, boleh rojok. Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya ada kelas-kelas tafsir yang online. Yang kita boleh baca, kita boleh dengar. Cuma pastikan guru-guru yang mengajar itulah dalam YouTube dan sebagainya, supaya boleh kita tadabbur. Rasanya Masjid UTM pun, saya rasanya dah mengajar kelas tafsir ni yang petang tu, petang hari Rabu, setiap hari Rabu lepas asar. Dah berapa tahun dah, rasanya 5-6 tahun kot. Tapi itulah, bilangan yang datang tu dalam 10 orang tu lah. Orang yang sama je kan. Tapi apa pun, mungkin yalah kita faham barangkali masing-masing nak balik, ada urusan anak-anak. Tapi carilah kesempatan untuk kita mempelajarinya. Kalau tak boleh dalam bentuk formal, dalam bentuk yang formal. Kemudian soalan seterusnya, di pasaran banyak jenis jenis mushaf Al-Quran. Bagaimana nak pilih yang betul? Okey, bila kita membeli Al-Quran, saya syorkan, kalau kita tak sure, kita minta orang yang arif lah, tolong beli untuk kita. Kalau kita tak sure lah. Tapi kalau kita sure, kita tengok Al-Quran tu dia ditulis Osmani. Resam Osmani. Al-Quran tu resam Osmani. Beli yang itu. Sebab dah ada fatwa Al-Quran yang imla'i tu, ni kalau dulu kan kita baca Quran yang lama tu kan, Quran tu bukanlah salah, tapi tanda-tanda dia
Sebab Al-Quran ni kita baca, orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis ni kan, kita tak faham, kita bukan faham bahasa Arab, kita baca berdasarkan tanda-tanda, tanda baris tu kan. Jadi Quran imla'i dulu, dia tanda, semua dibariskan. Kita biasa baca berdasarkan tanda. Jadi ada tanda yang kalau dia wasal, tanda tu hilang. Tapi oleh kerana kita tak biasa dengan tanda tu, kita tak tahu, oh ni kalau bacaan sambung, tanda ni hilang. Kita akan baca juga tanda tu walaupun kita baca sambung. Jadi akhirnya Al-Quran imla'i ni telah pun difatwakan tak boleh dijual. Tapi saya tengok dekat kedai masih ada lagi dijual. Apa pun, terutama yang ada terjemahan tu lah. Jadi kalau kita nak beli, satu kita boleh minta orang yang arif untuk belikan bagi kita baca. Sekarang ni macam-macam jenis Al-Quran yang ada tanda wakaf, tempat-tempat wakaf. Maksudnya kalau kita baca tu, okey, ni wakaf kat sini, jangan wakaf dekat tempat lain, dia ada tanda-tanda dia. Itu juga banyak membantu. Rasanya dulu sama ada di Fakulti Sains ke Fakulti Pendidikan, dululah saya pernah mendedahkan jenis-jenis Al-Quran ni, mushaf-mushaf yang mudah, yang ada di pasaran, yang mudah untuk kita baca. So kita boleh guna jenis-jenis Al-Quran tu untuk membantu kita wakaf kat mana, kalau nak wasal macam mana, kalau kita berhenti dekat sini. Itu sahaja rasanya soalan yang ada dekat dalam ni lah. So kalau ada yang lain silakan. Rasanya tak ada, Ustaz. Okay. Alhamdulillah, okay, Ustaz. Terima kasih. Hampir 1 jam kita ke udara, Ustaz. Okay, InsyaAllah. Okay, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.